Siti ni. Ya, silalah, sila. Sebutlah pasal kes audio dalam speech tadi juga. Jadi, what is your advice? Kalau betul, perlukah mereka ni membuat berapa risk ke? Saya sebenarnya mengelak daripada cuba memberi komentar ni kerana saya tahu saya sendiri daripada awal lagi. Daripada awal saya telah membuat penegasan tentang pendirian saya berhubung dengan perkara-perkara tertentu, terutamanya perkara yang saya anggap sebagai dasar parti, ya, dasar bertulis ataupun dasar tertulis, khususnya soal kerjasama dengan DAP dan juga PKR, ya. Dan saya berpegang teguh pada prinsip bahawasanya UMNO sewaktu saya menjadi Sesuai Agungnya lagi mengambil pendirian untuk membentuk mufakat nasional dan seterusnya mufakat nasional menyertai kerajaan kerana kita pada waktu itu merasakan kuasa daripada Tun Mahathir tak harus berpindah kepada Anwar Ibrahim dan juga DAP. Dan lepas itu bila Tun Dr. Mahathir tidak meneruskan khidmatnya sebagai Perdana Menteri, kita sekali lagi berbincang dan membuat keputusan untuk memberikan sokongan pada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atas tujuan dan sebab yang sama. Dan apabila pada bulan Ogos dan September saya mendapat bukti yang cukup jelas bahawasanya Presiden saya membuat sesuatu yang melanggar dasar parti, dan saya membuat penegasan pendirian saya, dan sampailah ke hari ini saya berpegang pada dasar mufakat nasional dan parti-parti teras dalam kerajaan Perikatan Nasional hendaklah terus bekerjasama, ya. Dan dasar Nur Anwar Nur DAP itu tak diubah oleh parti sampai sekarang, termasuk PAU yang terbaru. Jadi bila timbul kontroversi yang terbaru ni pasal telefon conversation, saya tidak gairah untuk memberi komen itu kerana pada pandangan peribadi saya. Dan saya sangat berkeyakinan bahawa sebenarnya memang ada perhubungan, engagement, perhitungan, gunalah istilah apa sajalah. Nak boleh guna konspirasi, kalau nak suruh bunyi sedap lagi, ya, antara Presiden UMNO dengan Presiden PKR, Tun Sri Anwar Ibrahim. Termasuk tentang surat yang Presiden UMNO tanda tangan pun juga dinafikan, dikatakan palsu. Kemudian press statement mengenai tuntutan mengadakan sidang parlimen, copy and paste, juga adalah antara bukti ada muafakat di belakang tabir. Dan sekarang keluar pula voice percakapan yang saya bukan soal kebebasan nak bercakap, semua orang boleh bercakap, pembangkang kerajaan pun boleh bercakap. Tapi konten percakapan itu jelas menunjukkan ada perancangan, ada kebersamaan, ada perbincangan yang bercanggah dengan apa yang diputuskan oleh parti tentang Nur Anwar Nur DAP punya corporation. Jadi dua perkara. Pertama, saya cuba mendengarnya malam tadi berkali-kali. Dan sebagai orang yang amat dekat dan amat rapat dengan kedua-duanya, pengecaman suara itu bukanlah menjadi satu perkara terlalu rumit. Suara orang lain berlakon dengan suara sebenar itu saya rasa saya boleh cap. Dan saya terus teranglah saya katakan, setakat yang saya buat pengecaman, saya pasang kat lebih dari 10 kali malam tadi. Saya yakin 101% itu adalah suara tulen. Bukan orang buat-buat ataupun bukan. Dan yang keduanya, kandungan yang percakapan itu sangat mengecewakan saya. Sebab baru saja pernyataan itu diisytiharkan dalam PAU yang mendorong ahli-ahli perwakilan membuat satu ketetapan, memberi sokongan tertentu berdasarkan kepada fakta yang dimaklumkan dalam PAU. Suddenly belum pun 24 jam persidangan berlangsung, jelas perkara lain dilakukan. Jadi saya rasa saya being betrayed sebagai perwakilan. Dan sebagai anggota perwakilan, UMNO bahagian Keterim merasakan kita dah being misled. Kita dah beri sokongan itu.
sekali fikir macam rasa nak tarik baliklah sokongan itu, sebab sokongan berdasar pada fakta tertentu, berdasar pada trust, berdasar pada kepercayaan. Dan apabila pula ada penafian datang pada kedua-duanya, saya fikir orang politik kena jujur dan taklah berani kalau kita melakukan sesuatu beri penjelasan, tanpa apa lagi kita nak menafikan kemudian cuba menuduh pula orang lain. Ini dah jadi macam satu trend. Jadi saya pun tak tahulah, sebab saya bukan lagi ahli majlis tertinggi. Saya punya pandangan, kalau you tanya apa yang patut dilakukan, saya fikir Majlis Tertinggi UMNO kenalah mengambil tanggungjawab, membuat perkiraan dengan meletakkan parti di hadapan. Mungkin saya ni adalah orang yang mungkin terpinggir ataupun terbuang daripada satu sudut. Pandangan saya mungkin menambahkan lagi kebencian, sebab orang kata saya ni pro bersatu. Tapi dari segi saya secara peribadi, saya syukur, alhamdulillah, akhirnya apa yang saya katakan sekarang ini telah mempunyai bukti yang nyata, yang ahli-ahli UMNO sendiri boleh menilai. Dan itulah peringatan saya bahawasanya keputusan yang parti buat jangan dilanggar. Kalau dilanggar, maka saya terpaksa menyatakan saya tak setuju. Dan saya percaya sekarang lebih ramai lagi ahli-ahli UMNO yang sudah mula memahami apa yang sebenarnya sedang berlaku. Jadi saya syorkan supaya berhentilah perbuatan sedemikian, pegang kepada apa yang kita telah putuskan secara syura dalam parti. Jadi bila kita melanggar perbuatan, kalau hari itu yang secara hitam putih bertulis, kemudian sekarang pula secara verbal, jadi pada saya itu terlalu blatant. Dan saya harap Presiden berani untuk mengambil tanggungjawab atas yang dia lakukan itu dan bertindak jujurlah, ya. Bertindak jujur, kemudian ambillah teladan. Yang amat berhormat Tun Abdullah Badawi, apabila sampai pada satu stage, beliau khawatir takut menjejaskan parti, beliau mengundurkan diri. Datuk Seri Najib, sebaik saja selepas pilihan raya, beliau masih Presiden UMNO. Tetapi beliau berani mengambil tanggungjawab untuk beliau mengundurkan diri. Kerana beliau mahu parti berjalan terus dan tidak terbeban dengan kedudukan diri mereka. Saya berpandangan Datuk Seri Zahid harus juga mengambil langkah-langkah yang sama mencontohi pemimpin-pemimpin UMNO yang terdahulu, ya, tanpa perlu ada sesiapa memaksa. Saya harap renunglah dengan mata hati, fikirkanlah apa yang baik bagi parti supaya parti tidak terbeban akhirnya. Saya tidak ada personal terhadap sesiapa pun. Peringkat saya dah lama ni tak ada nak ke mana pun. Saya bukan nak jadi calon nak jadi Presiden UMNO, bukan nak jadi Perdana Menteri pun, ya. Tapi jagalah parti baik-baik supaya jangan nanti orang kata kerana kita parti itu sendiri menanggung masalah. Mungkin juga daripada buat penafian begitu, kalau nak menyelesaikan kemelut ini, mungkin Datuk Seri Zahid boleh mencontohi Datuk Seri Najib. Boleh pergi ke masjid bersama Anwar dan buat sumpah lah. Mungkin satu daripada caranya juga. Sebab kalau nak report polis, nak tunggu polis nyiasat, lepas tu kalau siasatan polis tak serupa dengan yang mereka nak, dia kata pula polis pula berkonspirasi. Tak pasal-pasal pula, kan? Jadi takkan selesai sampai bila-bila, sebab yang jadi saksi itu mereka berdua yang bercakap serta Allah SWT itu saja. Orang lain siapa dia? Kalau polis pula konspirasi sebab kata polis kerajaan. Jadi mungkin satu cara lagi itu je lah. Pergi ke Masjid Kampung Baru berdua. Dewan Menara Kuala Lumpur boleh tolong atur. Wallahu a'lam lah. Serah pada ahli UMNO lah. Saya tak tahu, saya cuma baca je. Itu pun saya tak sempat nak dengar semua, siapa menyeru siapa dan sebagainya. Pada saya itu quite normal lah. Biarlah ahli-ahli parti bebaslah nak bersuara. Sebab dalam UMNO saya tahu dia very polite kepada establishment. Mereka tak nak menyinggung institusi presiden. Jumpa in private lain, di luar lain. Tapi bagi yang berani mengeluarkan statement terbuka tu, tahniah lah pada mereka. Ya, itu
terpulanglah pada suara masing-masing. Okey. Saya tahu dah you all nak scoop, bersumpah tu. Okey, terima kasih. Thank you.